Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, insyaAllah hari ini kita akan sambung semula sesi PTPR kita bagi hari Rabu, iaitu untuk subjek ibadah. Okey, insyaAllah untuk tahun 5 ni kita lagi sikit saja lagi untuk kita habiskan subjek ibadah. Hanya tinggal lagi satu tajuk sahaja. Jadi insyaAllah Ustaz akan sentuh sikit-sikit. Kemudian kita boleh fokuskan kepada latihan. Okey, sekarang ini semua boleh bawa keluar buku teks ibadah tahun 5. Okey, buku teks ibadah tahun 5. Buka muka surat 43. Jadi hari ini kita akan masuk tajuk baru iaitu puasa Ramadan. Sebelum ini kita dah selesaikan tajuk solat jenazah. Cumanya kita tak berpeluang lah nak buat praktikal. Ustaz baru cadang nak pilih Akif jadi jenazah, tapi tak apalah, nanti kalau buka sekolah nanti barulah kita akan lakukan praktikal solat jenazah. Okey, baik, kita akan tengok tajuk baru iaitu puasa Ramadan. Okey, pertama sekali kita akan sentuh berkenaan pengertian dan juga hukum puasa Ramadan. Okey, sama-sama kita baca pengertian dan hukum. Okey, baik, tengok pada perenggan yang pertama. Puasa adalah rukun Islam yang ketiga. Puasa ertinya menahan diri dari segala sesuatu seperti makan, minum, berkata yang tidak bermanfaat dan segala perbuatan yang tidak baik. Okey, puasa di bulan Ramadan adalah Puasa di bulan Ramadan adalah kita menahan diri dari makan dan minum dan juga perkara-perkara yang membatalkan puasa pada bulan Ramadan. Bermula dari mana? Bermula daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Okey, baik. Kita sambung lagi bacaan. Puasa dari segi syarak ialah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat yang telah ditentukan. Yang inilah tadi Ustaz terangkan tadi. Puasa adalah menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Bermula daripada bila? Bermula daripada terbit fajar hinggalah terbenam matahari. Okey, baik. Kita tengok lagi hukum berpuasa pula. Okey, hukum berpuasa di bulan Ramadan ialah wajib. Okey, gariskan wajib. Sesiapa yang meninggalkan puasa di bulan Ramadan dengan sengaja adalah berdosa besar dan wajib menggantinya. Kalau orang sengaja tak ada sebab pun, tak ada sebab yang diperbolehkan untuk tidak berpuasa pun, dikira berdosa besar. Lainlah kalau berpuasa tu sampai dah tak larat sangat dah, itu barulah boleh berbuka. Tetapi dia saja dia larat lagi nak puasa tapi dia saja buka. Jadi itu dikira sebagai berdosa besar. Okey, baik. Kita tengok muka surat 44. Okey, muka surat 44. Okey. Kita tengok syarat wajib puasa. Syarat wajib puasa ni apa? Okey, kalau seseorang itu memenuhi syarat yang telah ditetapkan, maka dia wajib berpuasa. Wajib berpuasa kalau dia memenuhi syarat-syarat tersebut. Okey, kita tengok syarat yang pertama. Syarat wajib puasa yang pertama apa dia? Yang pertama adalah perlulah Islam. Kalau seseorang itu dia adalah Islam, maka dia wajib berpuasa. Yang kedua pula apa dia? Kedua adalah baligh. Kalau seseorang itu Islam kemudian dia baligh, maka dia wajib berpuasa.
Baligh tu apa Ustaz? Baligh tu macam sebelum-sebelum ni lah Ustaz bagi tahu. Kalau lelaki apa? Keluar air mani. Dan kalau perempuan pula kalau sudah haid dan kalau sudah haid. Jadi dia dikira sebagai baligh. Dia sudah matang. Okey, baik. Yang ketiga. Syarat yang ketiga. Kalau dia ada syarat ni, maka dia wajib puasa. Yang ketiga apa dia? Dia mestilah berakal. Iaitu tidak gila. Kalau orang tu berakal, maka dia wajib berpuasa. Yang pertama apa tadi? Islam. Lepas Islam dia baligh. Lepas baligh dia mestilah berakal, tidak gila. Maka dia wajib berpuasa. Okey, baik. Yang keempat, dia tidak uzur, sakit, haid dan nifas. Uzur ni apa? Kalau dia tidak mampu untuk berpuasa, katakan dia ada penyakit kronik, dia perlu makan setiap jam ke setiap minit ke dia perlu makan. Jadi dia tidak diwajibkan berpuasa, tetapi adalah dia perlulah buat sesuatu untuk menggantikan puasanya. Okey, baik. Yang kelima, tidak dalam keadaan musafir. Kalau orang yang bermusafir, dia tidak wajib berpuasa. Cumanya dia perlu gantilah puasanya di bulan Ramadan. Tetapi kalau dia tidak bermusafir, dia duduk rumah saja, maka dia wajib untuk menunaikan puasa di bulan Ramadan. Dan kalau orang musafir tu, kalau dia nak puasa pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Cumanya dia mendapat pengecualian. Kalau dia tak nak puasa pada bulan Ramadan pun tak apa. Tetapi dia perlu menggantikan puasa tersebut. Okey, baik. Kita tengok dalil. Ini adalah dalil. Dalil apa kalau Ustaz kata? Kalau daripada Al-Quran dan Hadis, kita panggil sebagai dalil naqli. Okey, kita baca dalil naqli puasa di bulan Ramadan. Okay, sama-sama kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul aliyyil azim. Suratul Baqarah ayat 183. Okey, sama-sama kita baca maksud dia. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Sadaqallahul aliyyil azim. Ini adalah perintah Allah untuk ini adalah perintah Allah ke atas kita untuk kita berpuasa di bulan Ramadan. Okey, kita tengok sikit info dekat bawah dia tu. Okey, ada info. Info puasa mula diwajibkan pada tahun kedua Hijrah. Syariat berpuasa di bulan Ramadan ini telah diperintahkan oleh Allah ke atas kita semenjak dari tahun kedua Hijrah. Tahun kedua Hijrah. Bila ni? Tahun, maknanya setelah 2 tahun Rasulullah SAW dan para sahabat berhijrah daripada kota Mekah ke kota Madinah. Barulah puasa di bulan Ramadan ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Okeylah, kita sambung sikit lagi. Pada muka surat 45. Alang-alang kan. Okey, tadi kita dah sentuhkan tentang syarat wajib puasa. Maknanya kalau seseorang itu memenuhi syarat, maka dia wajib berpuasa. Kali ini kita akan tengok pula syarat sah puasa. Kalau seseorang itu nak puasa dia sah, nak puasa dia diterima, perlulah memenuhi syarat-syarat yang kita akan bacakan tadi. Yang kita akan bacakan ini. Okey, baik, yang tadi adalah syarat wajib. Sesiapa yang memenuhi syarat maka dia wajib berpuasa. Yang kali ini adalah syarat sah. Seseorang itu perlu memenuhi syarat ni, barulah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik, yang pertama mestilah Islam. Ustaz, kalau orang Cina nak puasa boleh ke? Boleh, tak ada masalah. Cumanya puasa dia tu tidak sahlah, tidak diterima oleh Allah. Dia cuma mendapat manfaat puasa dari segi kesihatan sahaja. Okey, baik, yang pertama adalah Islam. Yang kedua apa dia? Yang kedua perlulah berakal.
Barulah sah puasanya. Ustaz, kalau orang gila nak puasa boleh? Boleh, tak ada masalah. Macam Ustaz katalah. Cuma dia dapat manfaat puasa itu dari segi kesihatan. Okey, baik. Yang ketiga, berniat pada malam sebelumnya untuk puasa fardu. Perlulah berniat. Ustaz, saya masa bulan puasa dulu lupalah nak niat. Hari sebelumnya tu saya lupa nak niat puasa. Jadi sebab itulah diajar niat 1 bulan terus. Jadi selamatlah, tetapi walaupun kita dah niat 1 bulan terus, kita perlulah berniat setiap malam. Bukan semestinya niat kena baca nawaitu sauma qadin andada'i fardi syahri ramadan hazi sanati lillahi ta'ala saja. Kalau awak lintaskan dalam hati pun dikira sebagai niat juga. Cumanya lafaz niat yang kita belajar itu adalah sunat. Kalau dibuat dapat pahala. Okey, baik. Yang keempat, mumayyiz. Mumayyiz. Mumayyiz ni apa? Mumayyiz ni adalah apabila seseorang itu dapat membezakan antara baik dan juga buruk. Orang yang dapat membezakan antara baik dan buruk. Okey, baik. Yang kelima, suci daripada haid dan nifas. Ini khusus untuk orang perempuan. Perlulah suci daripada haid dan nifas. Kalau dia haid waktu tu, maka dia tak bolehlah berpuasa pada hari tersebut. Sehinggalah suci daripada haid. Okey, baik. Yang keenam, menahan diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Maka ini adalah syarat-syarat sah berpuasa. Ada 6 sahaja syarat sah berpuasa. Syarat wajib ada 5. Okey, baik. Sampai itu sahaja dahulu untuk hari ini. Jadi kerja rumah kamu mudah saja. Boleh bawa keluar buku tulis ibadah. Okey, boleh bawa keluar buku tulis ibadah, tuliskan hari dan tarikh seperti biasa. Kemudian saya nak kamu buat apa? Saya nak kamu salin. Buat nota. Okey, yang pertama sekali buat nota berkenaan apa? Pengertian dan juga hukum. Buat ini sebagai tajuk dia. Kemudian awak tak perlu salin semua. Awak cuma perlu salin dari sini. Puasa dari segi syarak ialah menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa mulai terbit fajar hingga terbenam matahari dengan syarat yang telah ditentukan. Yang ini saja. Yang atas ni tak perlu. Yang ini saja. Kemudian salin ini hukum berpuasa di bulan Ramadan ialah wajib. Sambung saja, tak perlu buat perenggan baru, terus sambung saja. Okey, kemudian awak salin lagi ni. Syarat wajib puasa dan syarat sah puasa. Ada 6. Tak perlu nak lukis. Tulis saja. Kalau rajin nak lukis, lukis. Kalau tak rajin, tak perlu lukis. Cuma tulis sahaja. Buat point. Sampai itu saja untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.